Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azrul Aaron bin Zulkifli dan nombor kod matrik saya ialah 07 DKM18F 1027 dan mengambil kos kejuruteraan Mechanical Arm. Di sini saya ingin membentangkan laporan industri, latihan industri di UT 40110 latihan industri. Di sini saya ingin membentangkan isi kandungan yang ada dalam slide saya, yaitu pengenalan organisasi, penempatan ikut minggu, dan aktiviti teknikal yang dilakukan. Yang keempat, dapatan dan cadangan. Yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Pengenalan organisasi yang saya menjalani latihan industri ialah Tentera Laut Diraja Malaysia atau Royal Malaysian Navy dan telah ditubuhkan pada tahun 1996. Waktu kerja di depot adalah 7.30 pagi hingga 4.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Di sini di tengah ni adalah logo Tentera Laut Diraja Malaysia, manakala bangunan sebelah sini ialah Markas Wilayah Laut 2 yang diketuai Laksamana Muda Datuk Roslan bin Muhammad Yunus, manakala di sebelah kanan pula adalah tempat latihan industri saya, iaitu Depot Logistik Wilayah Laut 2. Berikut latar belakang organisasi bertanggungjawab dalam pertahanan dan keselamatan maritim serta melindungi kedaulatan negara dari sebarang ancaman luar. Secara rasminya ditubuhkan pada 27 April 1934 melalui pembentukan Tentera Laut Simpanan Sukarelawan Negeri-Negeri Selat Tanah Melayu. Markas Wilayah Laut 2 di Sandakan Sabah ditubuhkan pada Ogos 2017 dan depo dipindahkan ke Karangunting pada Mei 2019 untuk tujuan penyimpanan perbaikan dan penyelenggaraan mesin dan jentera. Fungsi Depot Markas Wilayah 2 Sandakan ialah membuat pengurusan dan penyimpanan dokumen dan peralatan. Yang kedua, membuat kerja-kerja penyelenggaraan dan perbaikan kapal dan bot. Yang ketiga, menjalankan kerjasama dengan kontraktor penyelenggaraan dan perbaikan jika perlu. Misi TLDM ialah melindungi kedaulatan dan integriti negara dan kepentingan maritim negara. Yang kedua, visi TLDM, Angkatan Laut yang kredibel. Berikut adalah carta organisasi Markas Wilayah Laut 2 Sandakan. Yang pertama, Panglima Wilayah Laut 2, Laksamana Muda Datuk Roslan bin Muhammad Yusof. Yang kedua, Timbalan Panglima Wilayah Laut 2, Laksamana Pertama Haji Jamaluddin bin Haji Sairi. Yang berikut ke bawah adalah Ketua Bahagian Takbir, Ketua Bahagian Operasi N3, Asisten Ketua Staf Peperangan, Pegawai Staf Komunikasi Strategik, dan juga Ketua Bahagian Komunikasi dan Sistem Informasi, dan juga selain itu Ketua Bahagian Logistik dan Ketua Bahagian Risik. Berikut adalah carta organisasi Depot Markas Wilayah Laut 2 Sandakan. Yang pertama, Pegawai Pemerintah Komander Muhammad Mursyid bin Majuddin TLDM, dan seterusnya adalah penyelia saya dan merupakan Ketua Bahagian Kejuruteraan Lieutenant Commander Muhammad Izzuan bin Ismail TLDM, dan Pegawai Pembaikan Luar Lieutenant Commander Abdillah bin Muhammad TLDM, dan seterusnya adalah Pegawai Staf Kejuruteraan Elektrikal Lieutenant Muhammad Hafiz bin Muhammad Yusuf TLDM, dan akhir sekali Pegawai Staf Kejuruteraan Mekanikal Lieutenant Ikhwan Ashraf bin Ahmad Bastra TLDM.
Dan seterusnya ialah Ketua Bahagian Material Merangkap Pegawai Laksana, Lieutenant Commander Muhammad Muzaffar Shah bin Raja Muhammad. Kedua, Pegawai Staf Bekalan Teknikal Lieutenant Muhammad Zahiruddin bin Muhammad Roslan. Yang keempat, Pegawai Staf Bengkel Am Lieutenant Nurul Amira binti Rosli TLDM. Yang terakhir sekali, Pegawai Semak Staf dan Trafik Lieutenant Rozaini binti Mat Zaidi TLDM. Bermula minggu pertama hingga kelima adalah bengkel elektrik dan elektronik. Yang seterusnya adalah bengkel mekanikal. Saya bermula dari minggu ke-6 hingga minggu ke-10. Dan seterusnya pejabat NOR dari minggu ke-11 hingga ke-15. Dan akhir sekali bengkel Srimala dari minggu ke-16 hingga minggu ke-20. Aktiviti semasa menjalani latihan industri, saya telah membantu staf bengkel membuat kerja-kerja selenggara kapal dan bot, mengikuti staf bengkel untuk melihat staf kapal atau kontraktor yang membuat kerja-kerja selenggara kapal dan bot, mengemaskini bor angkat kerja dan fail kerosakan kapal dan bot, dan membantu staf bengkel untuk membuat kerja-kerja pertukangan. Kerja-kerja yang saya telah lakukan di Depon adalah membantu staf bengkel untuk membuat kerja-kerja penyelenggaraan peralatan kapal. Kerja yang saya telah lakukan dari bengkel elektronik ialah menukar display GPS. Display GPS mempunyai 3 fungsi, iaitu mengesan suhu, boleh memeriksa keadaan cuaca, dan juga boleh memeriksa pergerakan ombak. Yang dari gambar pertama, kami menukar display GPS yang sudah rosak kepada yang baru. Yang kedua, kami buat pemeriksaan pada display GPS yang sudah rosak. Dan hasil pemeriksaan kami mendapati display pada GPS terbakar. Kerja-kerja yang saya telah lakukan di bengkel elektrik pula ialah memasang dulang kabel pada celah bot SB Silver Breeze. Dulang kabel ini berfungsi sebagai melindungi wayar atau kabel bot SB supaya kabel atau wayar ini tidak terkena oleh air. Jika air kena pada wayar atau kabel, maka wayar yang ada pada control panel di bot SB terbakar dan gagal berfungsi. Berikut dari gambar pertama, kami meminta 2 staf untuk memegang tulang kabel. Yang gambar kedua pula kami memasang dengan mata rivet dengan penekan rivet. Yang ketiga, kami menggabungkan mata rivet untuk memasang dulang kabel pada jelat bot SB. Kerja-kerja yang saya telah lakukan di Depon adalah memasang hand pump dan full filter di bot SB Silver Breeze. Hand pump adalah berfungsi untuk mengepam fuel dari tangki ke sistem. Full filter pula adalah untuk menapis benda asing yang berada dalam bahan bakar. Sebelum fuel itu sampai ke enjin dia akan melalui fuel filter ini. Peralatan untuk memasang 2 alat ini ialah sepana berukuran 10 mm dan juga bolt panjang untuk menyambungkan fuel filter pada ruang bilges bot SB. Anda boleh lihat dari gambar pertama, dari gambar kedua dan gambar ketiga. Kerja-kerja yang telah dilakukan oleh bengkel mekanikal sekali lagi adalah membuat penukaran OBM bot kecil Kedipari, FACG, Fast Attack Craft Gun dan OBM bot kecil Kedibau FACG. Dari gambar pertama, kami menggunakan
kren kapal KD Pari untuk mengalihkan OBM bot kecil KD Pari ke jeti tambatan. Yang gambar kedua pula kami menggunakan truk forklift yang bersambung dengan stesen untuk mengalihkan OBM bot kecil KD Pari ke belakang kereta dan disimpan di sana. Yang ketiga pula kami mengalihkan OBM bot kecil KD Bawung untuk disambungkan dengan bot kecil KD Pari di KD Pari. Yang terakhir sekali adalah kami mengalihkan OBM bot kecil KD Pari ke bengkel mekanikal untuk disimpan. Untuk maklumat, OBM adalah OBM adalah outboard motor atau dikenali sebagai motor sangkut dan merupakan sistem pendorong yang terdiri daripada unit serba lengkap dan merangkumi enjin, kotak gear dan kipas atau pancuran jet. Kerja-kerja yang saya telah lakukan adalah memaskini borang kad kerja dan fail kerosakan kapal dan bot di Penjabat Perbaikan Luar. Pertama adalah pendaftaran kad kerja. Peralatan untuk mendaftarkan kad kerja adalah komputer yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua, CHOP SDK JC. Yang ketiga, nombor file. Yang keempat, kod bengkel. Komputer ini pula adalah untuk disimpan fail kerosakan kapal dan bot dan juga untuk menyemak status kapal kerosakan tersebut. Yang kedua adalah CHOP SDK. CHOP SDK ini adalah terbagi pada dua. SDK adalah senakan yang tempat pembaikan yang telah dibuat. Yang JC pula adalah job card atau kad kerja. Nombor fail ini penting kerana ini dapat mengetahui nombor fail kad kerja yang telah dibuat oleh pihak bengkel dan sudah dinilai. Kod bengkel terdiri daripada 5 kod, iaitu H untuk bengkel hull, L untuk bengkel elektrik, E untuk bengkel mechanical, R untuk bengkel elektronik, B adalah untuk bengkel bomba. Lima dokumen yang wajib ada dalam borang kad kerja ialah kad kerja, yang kedua borang laporan bengkel, ketiga helaian kertas minit, keempat cadangan skop kerja, yang kelima gambar kerosakan kapal. Jika salah satu dokumen tidak ada, maka borang kad kerja tidak boleh didaftarkan dan ditolak dan diagihkan semula kepada staf kapal untuk membuat borang kad kerja yang baru. Ini adalah kad kerja yang akan perlu diisi, yang akan diisi dengan butiran berikut, iaitu nama kapal, tarikh, nombor rujukan kad kerja kapal, jambatan, nama alat, ciri-ciri kerosakan. Butiran di atas disahkan dengan sokongan pegawai kapal. Yang kedua, ini adalah borang kad kerja yang sudah didaftar dan sudah dinilai oleh pihak bengkel. Yang kedua pula, ini borang kad kerja yang belum dinilai dan belum didaftarkan. Bagi MSA 102 adalah pembaikan di luar kemampuan oleh pihak bengkel dan perlu disahkan oleh pembaikan luar dan dicop dan ditandatangi. Yang ketiga adalah MSA 103 perlu ditandatangani dan dicop oleh pihak bengkel kerana 103 pembaikan boleh dibuat oleh pihak bengkel. MSA 104 adalah authority demand
atau permohonan alat ganti baru melibatkan dua keadaan, iaitu sama ada pihak bengkel boleh baiki tapi tiada alat ganti baru, atau pihak bengkel tiada barang maka perlu memohon alat ganti baru. Yang QPA 19 adalah selalunya dipanggil BER, Beyond Economy Repair. Kos pembaikan peralatan tidak boleh lebih dari 70% dari harga barang semasa. Jika lebih 70%, maka peralatan tersebut berstatus BER dan akan dilupuskan. MSA adalah bermaksud Machinery State Assessment. Kerja-kerja yang saya telah lakukan di bengkel Sri Mala adalah memotong paip besi untuk disambungkan dengan awning pon SB Silver Breeze. Awning ini bertujuan untuk melindungi kontrol panel daripada ribu hujan dan juga disambungkan dengan siren dan lampu untuk pasukan anggota TLDM boleh meronda di luar waktu, iaitu pada waktu malam dan subuh. Awning ini juga kami membaringkan untuk kami mengimpal kaki awning dengan paip besi. Yang kedua pula, kami mengimpal paip besi dengan bumbung awning. Dapatan yang saya telah dapat adalah menimba pengalaman baru dalam pengurusan pentadbiran organisasi dan bidang kejuruteraan. Yang kedua, dapat bertukar-tukar idea dengan staf yang berpengalaman dan pakar dalam bidang kejuruteraan. Yang ketiga pula, dapat belajar bekerja secara berpasukan. Yang terakhir sekali, dapat meningkatkan keyakinan diri, cara berkomunikasi antara pegawai dan staf di organisasi. Cadangan untuk pihak politeknik adalah memberikan panduan jelas kepada pelajar tentang proses penghantaran surat permohonan dan dokumen berkaitan latihan industri, memastikan organisasi yang telah dipohon oleh pelajar sesuai dengan bidang yang diceburi pelajar. Pihak organisasi pula perlu menyediakan panduan yang lebih jelas tentang prosedur atau peraturan yang perlu dipatuhi semasa di organisasi dan menyediakan skop tugas yang lengkap kepada pelajar sepanjang tempoh latihan. Dan kedua pula, memberikan pendedahan sepenuhnya terhadap aktiviti atau kerja sebenar di organisasi. Bagi pelajar vertikal pula, perlu menunjukkan disiplin yang baik dan komited dengan tugasan yang diberikan. Yang terakhir sekali, sentiasa bersedia dan menerima arahan daripada pegawai penyelia di organisasi. Kesimpulan yang saya dapat buat adalah berpuas hati dengan kerjasama dengan layanan yang baik telah diberikan oleh pihak TLDM Senakan. Pendedahan yang amat luas dalam bidang yang berkaitan teknikal, mekanikal dan pengurusan pentadbiran, memahami besarnya tanggungjawab sebagai seorang staf yang bertugas dalam bidang kejuruteraan di 4 bahagian di Depot Logistik Wilayah 2 Senakan, berpeluang menaiki beberapa jenis kapal peronda, kapal pengangkut dan bot tempur, combat vessel milik TLDM Senakan, sikap rajin dan keprihatinan pegawai dan staf dalam setiap menangani sesuatu masalah berkaitan tugasan adalah yang terbaik. Melatih diri saya untuk sentiasa menempati masa. Latihan industri di TLDM Senakan adalah bertepatan dan bersesuai dengan bidang kejuruteraan mekanikal yang saya ikuti di Politeknik Kota Kinabalu. Sekian daripada itu saya. Sekian, terima kasih.